Tiga golongan akan dipanggil untuk dihisap mula-mula sekali ala ru'usil khalaik, di hadapan semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Makhluk yang pertama adalah alim ulama, tuan-tuan, yang di dunia ini berdakwah, menyampaikan ilmu, tidak ikhlas kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Pendakwah akhir zaman ni banyak. Pendakwah TikTok pun ramai, tuan-tuan. Pendakwah Facebook pun ramai. Berdakwah kerana nak banyak follower. Berdakwah kerana nak supaya orang puji, orang sanjung, kan, menyampaikan ilmu. Sebab tu kita minta lindung sangat. Sebab tu kadang-kadang kita cerita tentang benda-benda ni, orang duk kata, "Ustaz, untunglah, selamatlah Ustaz." Orang duk kata kita bagus, tuan-tuan. Sebenarnya ustaz-ustaz ni semua rasa tak selamat. Tuan-tuan je rasa kamu ni selamat. Kami ni ustaz-ustaz, bila sebut hadis ni, tuan-tuan, orang pertama akan menangis, tuan-tuan, kita lah. Sebab kita tak tahu apa yang kita buat ni ikhlas atau tidak. Semua orang yang di padang mahsyar rasa dia paling ikhlas. Sedangkan ikhlas ni rahsia Allah. Siapa yang merasakan dirinya ikhlas, itulah orang yang ahli riak. Siapa yang rasa dia ni ahli riak, suka tunjuk pada orang, sebenarnya itulah orang ikhlas. Itu payah nak faham makna ikhlas ni, tuan-tuan. Kalau kita rasa kita selamat, itulah orang tak selamat. Macam mana? Jadi tuan-tuan mulia, ulama akan dipanggil oleh Allah Ta'ala. Yang ikhlas duduk di bawah naungan aras. Yang tak ikhlas ni dipanggil oleh Allah. Allah kata, banyak orang nak jadi alim, tapi Allah pilih kau jadi ulama. Banyak orang nak bercakap ilmu agama ni, tapi Allah pilih kau yang pandai petah bercakap, fasih berbahasa, boleh baca Quran, dalil hadis. Orang menangis dengar ceramah kamu. Tetapi apa kamu buat dengan ilmu yang aku bagi? Orang ni cakap, "Ya Allah, demi Allah, kami berkorban untuk agamamu siang dan malam." Saya kadang-kadang bercerita hadis ni, kadang-kadang pernah saya menangis, tuan-tuan. Tuan-tuan mulia, kalau kerana Allah kita buat, insya-Allah Allah hargai. Tapi kita takut sangat. Jangan-jangan dalam keadaan kita buat dah bagus-bagus ni, tuan-tuan, Allah kata kazabtu. Kamu semua bohong belaka. Kamu cakap, kamu cerita, kamu buat itu, kamu buat ini. Sebenarnya kamu buat semua itu kerana untuk dipuji dan dipuji oleh manusia. Dan kamu dah dapat pujian manusia di dunia. Sebenarnya pujian ni menghancurkan kita, tuan-tuan. Jangan pernah termakan pujian orang. Pujian inilah melupakan kita. Allah kata kamu bohong. Kamu buat semua benda itu supaya orang panggil kamu orang alim, supaya orang panggil kamu da'i hebat, da'i sejuta umat, orang panggil kamu macam-macam gelaran, dan kamu dah dapat gelaran itu kat dunia, kan? Jadikan itu minta maaf. Sekarang tidak ada sikit pun ganjaran untuk kamu di akhirat. Allah Ta'ala kata, "Wahai malaikatku, tangkap leher-leher mereka ini, sembam kamu ke mereka ke tanah, seret wajah mereka, lempar terus mereka ke dalam api neraka Allah Ta'ala." Jangan tuan-tuan ingat, ulama dah selamat. Bukan kita doa. Kita kena doa, kita kena sangka baik. Tetapi tuan-tuan mulia, ulama pun belum tentu selamat. Ikhlas rahsia Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Jangan ingat senang, tuan-tuan. Bukan senang nak masuk syurga. Kan? Kalau ulama dah masuk tu, tuan-tuan, kita orang kampung tengok. Wallahi, ini dulu ustaz favourite kami ni. Ustaz favourite kita orang ni. Tanya kenapa ustaz masuk neraka, kami wallahi masuk syurga sebab ikut ilmu yang ustaz ajar lah. Kami amalkan tip-tip yang ustaz ajar, semua kami buat. Kami masuk syurga sebab ikut follow ustaz punya ajaran. Ulama jawab apa? Kami tak amalkan ilmu yang kami sampaikan. Allahu Akbar. Bukan senang, tuan-tuan. Jadi orang jahil satu masalah, jadi orang alim double masalah, tuan-tuan. Sebab awak dah tahu tapi awak tak buat. Awak tahu Quran penting tapi awak tak baca Quran. Awak hafiz Quran tak baca Quran. Awak ada ilmu tapi awak tak beramal dengan ilmu. Tahajud tahu tapi tak solat tahajud. Habis, tuan-tuan. Sebab itu soalan yang paling takut Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu tahu 4 soalan itu yang Allah telah katanya, soalan paling menakutkan, adakah kamu beramal dengan ilmu yang kamu pelajari? Yang paling berat sekali, tuan-tuan. Nombor 2, panggil orang kaya-kaya yang banyak bersedekah, bagi sumbangan untuk agama di dunia dahulu. Tak marah, tuan-tuan. Kami galakkan, belanjalah, infaklah, bagilah sumbangan ke masjid, ke surau, ke tahfiz, ke pondok anak yatim, bagi sumbangan. Tapi tolong jaga niat masing-masing. Niat ni rahsia Allah Ta'ala. Tak tahu siapa yang tahu. Atau kalau boleh, jangan expose sangat. Sebab tu tadi, tangan kanan bersedekah, tangan kiri tak tahu. Kalau boleh rahsiakan. Sebab ini payah, tuan-tuan. Maka orang yang memberi sumbangan yang banyak di atas muka bumi, dermawan, hartawan, panggil yang tak ikhlas. Yang ikhlas, alhamdulillah. Yang ikhlas selamat. Yang tak ikhlas, tapi siapa tahu ikhlas tak ikhlas? Kita duk ingat kita ikhlas, rupanya tak ikhlas. Rahsia Allah Ta'ala.
Tuan-tuan boleh, Masya Allah, dipanggil. Allah tanya, apa yang kamu buat dengan harta? Banyak orang nak kaya, tapi aku bagi engkau kekayaan. Apa yang kau buat dengan kekayaan aku bagi? Tidak ada jalan kebaikan yang orang datang tawar depan saya, melainkan saya bagi semua, wahai Allah. Dan kami buat semata-mata kerana-Mu, ya Allah. Allah kata, kazabtum, kamu semua pembohong. Kamu bagi sumbangan supaya orang puji kamu sebagai dermawan, baik hati. Masya Allah. Kadang-kadang payah juga tuan-tuan jadi pemimpin. Kita kena bagi sumbangan. Tak bagi sumbangan, orang kata kita kedekut. Tapi kalau bagi, tak masuk media, orang kata kita tak buat pula. Terpaksa kena expose. Bila expose, kita pula wasak. Bila kita wasak, tak selamat pula apa yang kita bagi. Akhirnya Allah kata, kamu bohong. Kamu buat supaya kamu dipuji di dunia. Dan kamu dah dapat pujian, sanjungan. Orang kata kamu ni orang baik. Orang puji kata kamu ni dermawan. Kamu ni murah hati. Dan kamu dah dapat itu, tidak ada sikit pun bayaran untuk kamu, pahala untuk kamu di akhirat. Wahai malaikat, tangkap leher mereka, sembamkan wajah mereka, seret muka di atas tanah dan lemparkan dia ke dalam neraka Allah Ta'ala. Habis cerita tuan-tuan. Yang ketiga, ini yang paling berat sekali. Orang mati syahid yang dah korban nyawa untuk agama di atas muka bumi ini. Semua orang kata syuhada, syuhada, syuhada. Nama dia keluar dalam Facebook, ini orang mati syahid, mati syahid, mati syahid. Tuan-tuan, belum ada jaminan daripada Allah Ta'ala. Memanglah, kalau mati senyum tu biasanya syahid lah. Orang Palestin, orang Gaza. Tapi kita ni wallahu alam tak tahu siapa di kalangan kita mati syahid. Tapi andai kata kita berjuang untuk negara kita, tiba-tiba kita mati sebagai perwira orang angkat, boboh kat kerana kita lambang bendera Malaysia, tuan-tuan. Kan, ini pejuang negara. Tetapi kalau kita buat bukan kerana Allah Ta'ala, Allah tanya, apa yang kamu buat dengan keberanian aku bagi pada kamu, keperwiraan, kepahlawanan, kehebatan kamu, kami buat semata-mata kerana-Mu, ya Allah. Korban untuk agama sampai nyawa kami melayar, ya Allah. Allah kata, kazabtum, kamu semua berbohong. Sebab apa? Kamu berkorban di jalanku semata-mata nak dapat pujian supaya orang panggil ni pahlawan negara. Dan kamu dah dapat semua itu. Dan tidak ada bahagian sikit pun untuk kamu dalam akhirat. Wahai malaikat, tangkap mereka ini, sembamkan wajah mereka ke tanah dan lemparkan mereka ke dalam api neraka. Selepas itu barulah Allah panggil orang miskin, mari semua hisab. Allah tanya, apa yang kamu nak laporkan pada aku? Orang miskin kata, ya Allah, malana ya Allah. Apa yang ada pada kami, ya Allah? Engkau bagi semua orang kemewahan pada orang kaya dekat dunia. Kami ada apa, ya Allah? Nak makan pun tak ada makanan, ya Allah. Allah Ta'ala kata, masuklah kamu ke dalam syurga aku tanpa hisab. Aku tak nak tanya apa-apa lagi pada kamu. Sebab itu yang akan dapat masuk syurga tanpa hisab ni, tuan-tuan, ramai juga sebenarnya. Allah pilih di kalangan umat akhir zaman ni, kata Nabi, 70,000 orang di kalangan umat ini akan dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab, tanpa azab. Tak tanya apa-apa, dah masuk syurga tu. Bila Nabi ceritakan benda ni di hadapan para sahabat, bangkit Sayyidina Uqasyah, ya Rasulullah, saya nak doa pada Allah, doalah pada Allah supaya Uqasyah terpilih di antara salah seorang 70,000 tadi, ya Rasulullah. Nabi hari itu bagi berita gembira pada Uqasyah. Nabi tunjuk, Uqasyah wa anta minhum. Engkau sebahagian di antara mereka itu, wahai Uqasyah. Senyum Uqasyah. Cukup dah, ya Rasulullah. Kalau dapat berita ini cukup dah, Uqasyah dah berjaya dah. Seorang sahabat lagi bangun, saya pun nak juga macam Uqasyah, ya Rasulullah. Nabi kata, sabar kakak Uqasyah. Uqasyah telah mendahului kamu. Benda baik ni kita kena ke depan dulu. Jangan malu. Jangan malu. Kalau kita lewat, orang lain dapat dulu, tuan-tuan, masya-Allah. Maka tuan-tuan boleh, masya-Allah, habis cerita tentang 70,000. Tapi nanti di hari kiamat Allah tambah lagi sampai banyak, kan? Umat akhir zaman akan dapat masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Tetapi kita tak tahu adakah kita termasuk di antara mereka.